أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, hari ini kita akan melihat kepada kelebihan bulan Ramadan. Ya, terdapat banyaklah kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Jadi kita lihat antara salah satunya kelebihan di dalam bulan Ramadan mengenai bulan Ramadan adalah bulan Ramadan satu-satunya bulan yang disebut khusus di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksudnya, masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan, yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan juga menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan juga yang salah. Bulan Ramadan itu mulia kerana apa? Kerana di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang mulia. Malam tersebut diturunkan satu kitab yang dijadikan sebagai panduan hidup manusia. Apakah kitab itu? Kitab itu adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab yang menjadi petunjuk kepada manusia. Petunjuk kepada jalan ke mana? Petunjuk ke jalan yang benar. Jalan yang diredai oleh Allah. Di dalam Al-Quran juga memberi petunjuk kepada manusia supaya manusia itu dapat membezakan di manakah antara jalan yang hak dan juga jalan yang batil. Di dalam Al-Quran menyuruh manusia supaya pergi mengikut jalan yang benar, iaitu jalan yang hak. Itu mengenai isi kandungan Al-Quran. Antara kelebihan isi Al-Quran, Al-Quran ini adalah setiap huruf, setiap patah perkataan di dalam Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Tidak adanya campur tangan manusia di dalam penulisan Al-Quran. Setiap huruf dan juga setiap perkataan di dalam Al-Quran adalah wahyu daripada Allah. Maka Nabi Muhammad hanya menyampaikan Al-Quran itu kepada kita, bukanlah dia yang menulisnya. Apabila kitab ini datangnya daripada Allah, maka tidak ada keraguan baginya. Maka hanya Allah saja yang mencipta manusia tahu bagaimanakah untuk mencipta sebuah kitab panduan kepada manusia. Antara kelebihan Al-Quran adalah sesiapa yang membaca Al-Quran akan mendapat pahala. Pahala yang macam mana? Pahala yang melimpah ruah. Kalau kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, bunyi hadisnya adalah man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi
hasanatun wal hasanatu bi ashrin amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dan barang sesiapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran itu, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan digandakan 10 kebaikan yang semisal dengannya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dengan hanya membaca satu daripada huruf Al-Quran, maka kita akan dapat 10 ganjaran. Ya, Nabi tak kata alif lam mim ini satu huruf, tetapi Nabi memecahkan alif lam mim ini kepada 3, iaitu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap satu huruf Nabi kata akan dapat 10 kebajikan. Ya, kalau alif lam mim dapat 30 kebajikan. Bayangkan betapa banyaknya kalau kita membaca seluruh Al-Quran. Sudah tentulah kita akan dapat lebih daripada 30. Sudah tentu kita akan dapat beribu-ribu kebaikan daripada membaca Al-Quran. Daripada Umamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa inna ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, Nabi kata banyakkan baca Al-Quran. Supaya apa? Supaya pada hari kiamat nanti dia akan menjadi pembantu kepada kita. Dia akan memberi syafaat kepada kita. Maka perbanyakkanlah baca Al-Quran. Tetapi dengan syarat. Dengan syarat apa? Dengan syarat kita perlulah membaca Al-Quran dengan cara yang benar, cara yang betul. Tajwid yang benar, tajwid yang betul. Maka beramallah dengan Al-Quran, isi kandung Al-Quran tersebut. Kalau kita membaca Al-Quran ikut suka hati je, ya, tajwid ke laut, kita tidak beramal dengan isinya, hanya membacanya sahaja tanpa beramal, maka risau-risau. Al-Quran itu akan melaknat pembacanya. Maka nak dapat syafaat, kita perlulah beramal dengan isinya. Bacanya dengan betul dan juga tertib. Baca dengan tajwid yang benar. Panjang pendeknya, makrahnya yang benar. Maka kalau kita baca dengan benar, maka kita akan mendapat syafaat daripada Al-Quran. Wallahu alam, sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi